Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita Wisyahul Afrah muka surat 15 kalau Jawi atas sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala, babul ghusli, ay hadza babul ghusli, ini bab pada menyatakan mandi. Jadi sebelum mandi ini kita dah bahas dulu berkaitan dengan wudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat sah wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi selepas wudu ada lagi benda yang wajib dari suci, bersuci ini yang lebih tinggi daripada taraf wudu, iaitu mandi. Jadi mandi sini terbahagi kepada dua lah. Pertama mandi wajib yang sedia maklum, yang kedua mandi sunat. Mandi sunat ni jarang berlaku lah. Boleh jadi seminggu sekali, boleh jadi setahun sekali. Mandi sunat tu. Antara setahun seminggu sekalinya ialah dia tu mandi pada tiap-tiap nak pergi sembahyang Jumaat bagi laki-laki. Kalau tahunan pula, contohnya ialah dia mandi kerana kerana hari raya Aidilfitri atau hari raya Aidil Adha. Itu pun sunat mandi. Dan pada waktu-waktu pergi haji lah, haji umrah tu ada juga benda-benda yang sunat mandi. Jadi inilah bab dia. Jadi bab ni bab mandi kata dia. Bermula yang mewajibkan mandi, mana dia nak bahas tentang mandi wajib. Jadi mandi sunat ke belakang lah, sebab ni fardu ain. Fardu ain yang wajib dengan fardu ain yang sunat lain. Dia fardu ain yang sunat ni maksudnya ialah benda tu benda sunat, tapi nak buat benda sunat tu wajib juga belajar. Kalau tak silap. Contoh nak sembahyang ba'diyah isyak. Jadi dia sunat, tapi nak buat dia tu wajib belajar. Kalau tak dia akan jadi tala'u fis salat, bermain-main dalam sembahyang. Dia buat, dia tahu dah tak erti, dia buat juga. Contoh, maka sembahyang dia tidak sah, lagi pula haram kerana dia saja buat satu ibadat yang dia tak tahu. Bermula yang mewajibkan mandi itu salah suatu daripada 6 perkara, 6 sebab. Ada 6 sebab kenapa wajib mandi. Jadi dia akan urai salah satu-satu. Apakah sebab-sebab yang menjadikan seseorang laki-laki ataupun perempuan itu wajib mandi. Bila kata wajib mandi, mandi ni maksudnya ialah meratakan air ke seluruh tubuh badan. Mandi. Kalau wudu pula, meratakan air pada anggota-anggota tertentu. Anggota kepala,
kemudian muka ataupun tangan ataupun kaki, itu wudu. Tapi kalau mandi start daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki wajib. Itu kalau mandi. Jadi dia bukan tu ada 6 sebab kenapa wajib mandi. 3 daripada 6 tu bersekutu. Bersekutu tu maksudnya sama, laki-laki dengan perempuan sama. 3. Itu dia sudah dah. Sekutu padanya pada 3 tu laki-laki dan perempuan. Maknanya laki-laki dan perempuan ni bersamaan dari sudut wajib mandi 3 benda. Pertama daripada 3 benda, berjumpa 2 khitan. Dia punya bahasa lapik, berjumpa 2 khitan. Bahasa apa ni? Kalau kita bahas kata, berjumpa 2 khitan, jumpa macam mana? Itu kalau tanya tu bodoh. Kalau tanya lagi tu bodoh. Orang berjumpa 2 khitan, faham tak? Faham? Macam orang kata, suami bersama isteri. Sama macam mana? Tanya lagi bodoh. Sama ada tanya lagi tu bodoh ataupun tak kahwin lagi. Tu. Ataupun dia tak kahwin lagi tapi tak tahu. Kalau kau tak kahwin lagi tapi tahu lah. Jadi bertemu 2 khitan, iaitu khitan laki-laki dia panggil zakar, khitan perempuan dia panggil farah. Lepas tu khitan yang kata wajib mandi lagu mana? Yakni diraibkan, dihilangkan oleh yang hidup. Ini syarat dia lah. Yang kata wajib mandi ni orang yang hidup, yang raibkan. Raib ni menghilangkan, menenggelamkan. Lagi pula wadih ni jelas jatinanya akan hasyafah zakarnya zakar seorang laki-laki atau qadar zakar laki-laki daripada yang terpotong hasyafah laki-laki pada farah kubul atau dubur. Wajib mandi ni apa dia? Pertama hasyafah zakar. Kalau dia ada hasyafah, kita bahasakan hasyafah zakar ni kepala helmet. Itu faham diri. Jadi kepala helmet tu hasyafah zakar tu tenggelam habis. Tenggelam habis dalam farah perempuan atau dubur perempuan. Maka wajib mandi, sama ada laki-laki atau perempuan, wajib mandi. Tapi kalau dia setengah dia buat acah-acah, setengah saja hasyafah masuk, setengah lagi tak masuk, itu tak wajib mandi. Tapi kalau tak wajib mandi dalam bab puasa, perempuan sudah batal puasa, laki-laki tak batal puasa ni. Dan tak kena kafarah jima' lagi sebab tidak tenggelam semua hasyafah. Itu je kan. Jadi kalau dia masuk separuh saja, kalau dia puasa bulan Ramadan, dia masuk separuh, perempuan saja batal kerana masuk sesuatu di farah dia. Laki-laki tak batal lagi sebab belum dipanggil setubuh. Lepas tu kena faham setubuh tu apa? Setubuh ni ialah tenggelamkan semua hasyafah dalam farah ataupun dubur. Tu dia panggil setubuh lah. Cuma setubuh kot dubur tu haram, setubuh kot farah tu halal. Cuma kalau waktu Ramadan haram pula. Kemudian kalau dia ni tak ada hasyafah, macam mana? Maka dia kata atau qadar hasyafah daripada yang terpotong hasyafahnya. Contoh Ahmad ni, dia bawa motor, accident terputus hasyafah. Masuk hospital, doktor kata tak ada gabung ni, memang putus lah. Bila putus tinggal batang. Lepas tu kalau dia masukkan juga batang tu dalam farah perempuan, adakah dia wajib mandi? Ya, wajib mandi kalau tenggelam qadar hasyafah. Qadar hasyafah ni dia ada 2 pula. Pertama, kalau dia ni pasien ada zakat dah, tiba-tiba lepas tu Allah Ta'ala uji dia tu terpotong zakat hasyafah dia, maka dia kena ukur hasyafah sendiri. Contoh kalau hasyafah dia qadar 2 cm lah, 2 cm tenggelam tu baru wajib mandi. Kalau 1 cm saja tak wajib mandi. Tu kalau terpotong hasyafah dalam keadaan dia dulu pernah ada hasyafah. Andai kata kalau dia tak pernah ada hasyafah, keluar memang tak ada hasyafah,
keluar-keluar batang saja, maka dia kena tengok uruf masyarakat hasyapah tu panjang mana. Kalau uruf masyarakat Melayu ataupun tempat tu, dia tengok 2 cm, 2 cm, dia tengok uruf pula. Ni masalah dia panggil, betul yang ulama bahas, iftiradi. Dia panggil fiqh iftiradi. Fiqh iftiradi ni fiqh andaian. Benda tak berlaku ataupun jarang berlaku, tapi kalau berlaku, inilah hukumnya. Ini dia panggil fiqh iftiradi, fiqh andaian. Kemudian pula ada ulama bahas lagi, kalau hasyapah dia tu tak normal. Contoh dia, hasyapah dia kalau zakat tu sampai ke belakang hasyapah dia. Lagu mana? Tu. Habis tutup batang tu dengan hasyapah saja. Jadi macam mana? Adakah dia kena tenggelam semua zakat dia baru dipanggil wajib mandi, ataupun tenggelam pada hasyapah uruf dikatakan wajib mandi? Khilaf ulama. Belum faham hak tu. Supaya apa? Berlaku, kalau berlaku gitu hukum dia. Bukan mana ulama ni otak kuning, otak blue kan. Itu yang su'udzan. Dia bahas hukum kalau jadi gini wajib ke tak mandi. Sebab mandi wajib ni hukum fardu ain. Jadi kalau dia tak tahu benda ni, berdosa. Jadi ulama khilaf, kalau dia tu hasyapah sampai ke batang tu, ada ulama kata tetap dikira hasyapah dia, iaitu tenggelam semua zakat baru wajib mandi, ataupun dikira qadar uruf saja baru wajib mandi walaupun tak tenggelam semua. Tu dua khilaf ulama. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, maka jadilah orang yang dimasukkan padanya, pada orang maka jadilah orang yang dimasukkan padanya, pada orang betul tak? Orang yang dimasukkan, mana apa? Perempuan. Orang yang dimasukkan zakat, siapa dia? Perempuan. Dan yang memasukkan, yakni yang memasukkan padanya, iaitu lelaki. Lelaki ni yang buat, perempuan ni yang dibuat. Maka berjunub. Dua-dua ni junub belakang. Junub bila junub, maka wajib mandi hadas sawm. Wajib mandi. Sama ada dia bersetubuh tu atas jalan halal, ataupun atas jalan zina, ataupun atas jalan rogul sekalipun. Itu. Cuma kalau lagi sudut rogul tu, dia ada lah apa nama, macam mana tu kata, dia punya langkah-langkah ketika selepas dia rogul. Antaranya jangan mandi lagi, buat report dulu. Ada lah dulu, tak ingat lah, baca banyak orang. Nak panggil kesan siapa yang rogul. Tu dari seluruh perubatan tu nak bagi kata, nak bagi report siapa report rogul. Dari seluruh, kalau nak mandi, kalau nak sembahyang tu tahu lah, wajib mandi lah lepas tu. Tak kisahlah wajib segera mandi ke ataupun lambat mandi ke, tak kisah. Dia bukan segera wajib mandi. Kalau nak sembahyang saja wajib mandi, tak mau sembahyang lagi boleh takut. Kalau nak sembahyang suruh ke 4, junub ke 12, tak sembahyang lagi, tak mandi lagi, tak apa. Sampai dekat-dekat ke 4, kita pun mandi wajib baru nak sembahyang. Tak apa. Dia beza dengan najis. Najis wajib basuh segera. Najis yang tak dimaafkan. Contoh dia kena tahi burung. Dia baru balik masjid, burung lalu ditahi atas baju ataupun atas kepala dia. Maka dia wajib basuh segera, kerana tahi itu tidak dimaafkan pada syarak. Kalau najis itu dimaafkan pada syarak, hukum dia sunat basuh. Dan tidak batal air sembahyang kalau ada najis yang tidak dimaafkan. Contohnya ialah darah nyamuk. Darah nyamuk kita biar situ daripada subuh sampai isyak, sah sembahyang. Sebab dia sunat saja basuh, kerana dia najis yang tidak yang dimaafkan. Dimaaf tu maknanya dimaaf pada pakaian sahaja. Kalau kena pada air, jadi najis lah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, berjunub dengan dimasukkan, yakni dengan sebab dimasukkan yang tersebut, iaitu zakat atau mubarah tadi.
Demikian lagi jika dimasuk oleh umpama kera. Ini tak tahu pasal. Ni dia panggil fiqh ad-dayan. Kalau ada gini, apa hukum dia? Dia kata demikian lagi. Mana tadi? Demikian lagi jika dimasuk oleh umpama kera, atau lainnya lain pada kera, daripada barang yang tiada baginya, bagi seorang tu hasyafah pada farah anak Adam. Demikian lagi jika dimasuk oleh umpama kera atau lainnya daripada barang yang tiada baginya hasyafah pada farah anak Adam. Nokta. Sekarang ni perempuan, dia duduk di rumah seorang-seorang. Dia duduk dalam kampung lah. Tiba-tiba ada kera. Kera ni pula berani dengan kawan ni. Dia pergi jimuk kawan. Kera jimuk perempuan. Kera ni bukan ada hasyafah. Bukan ada bukti hasyafah, tak ada. Pada helmet tak ada. Dia pun pergi jimuk kita. Jimuk perempuan tu dalam keadaan perempuan tengah tidur. Sedar-sedar kawan tu punya zakat ada dalam farah dia ada. Lepas tu bila dia sedar, kera tu pun lari. Maka wajib tak perempuan ni mandi? Wajib. Sekarang mungkin tak nampak. Nanti kalau berlaku syukur, insya-Allah viral. Viralnya confirm. Viral apa? Viral berita seorang perempuan telah disetujui oleh kera. Tak pelik ke? Pelik tak pelik? Ini mungkin pelik sebab tak berlaku. Macam dulu zaman Imam Abu Hanifah, dia kata, dia buat takdir, kata kalau seorang tu tawaf di udara, sah dia. Tak pelik zaman tu. Zaman sekarang tak pelik dah. Tawaf di udara tak ada salah. Naik helikopter, naik jet seorang helikopter. Dulu zaman Abu Hanifah terbang tak ada. Macam mana dia fikir pada tahap tu? Nak kata kalau hukum berlaku itu hukum dia. Itu dia. Bukan nak kata Allah fikir jauh kan. Kena fikir jauh. Itulah orang alim. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, siapa-siapa yang tak tahu hukum berkaitan zakat farah, maka dia bukan orang alim. Orang kita. Sekarang ni binatang ni pergi contoh dalam farah perempuan tu. Wajib tak perempuan tu mandi? Wajib mandi. Dah kera tak payah mandi lah kawan tu. Bukanlah. Sama jugalah laki-laki pergi jimuk lembu. Sama. Dia tak ada perempuan, apa tak ada, isteri tak ada, lama semua wanita, pinang semua wanita semua tolong. Jadi dia tu seorang dah. Dia pula lembu, tengok lembu. Kau ada cerita. Dia pun pergi tubuh sekali. Wajib tak mandi? Wajib mandi. Sebab apa wajib mandi? Sebab dia telah menenggelamkan hasyafah zakat dia ke dalam binatang, walaupun bukan anak Adam. Dalam binatang wajib mandi. Wajib mandi. Hatta dalam kitab Fiqh Jawi sebut, kalaulah diletakkan, ditenggelamkan zakat ke dalam farah ikan sekalipun, kalau ada. Berhak tu. Kalau kita fikir balik, ada ke tak ikan ni farah ni? Ada lah lubang yang masuk manusia ni boleh lima. Sampai tahap tu dalam kitab apa? Ni pengarang sama juga. Pengarang sama tapi kitab Al-Bahrul Wafi. Kitab dia tebal ni. Kitab fiqh saja berkaitan ibadah dia tebal ni. Lebih tebal pada Sabilan Muhtadin. Dia buat ibadah saja. Dia kata walaupun jimuk setubuh dengan ikan sekalipun, maka wajib mandi. Lagu mana? Tak pelik gitu. Fikir-fikir kok mana ikan ada duku, ikan ada farah. Mana tahu kok tiba-tiba akhir zaman kedua ikan yang macam perempuan. Mana tahu? Mana tahu? Ikan duyung pun mana tahu? Ikan duyung yang macam separuh manusia, separuh binatang. Tiba-tiba ada farah. Mana? Dia binatang, bukan manusia. Macam yang manusia. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Atau dimasuk oleh laki-laki akan hasyafahnya hasyafah laki-laki, atau qadarnya qadar hasyafah daripada yang berpotong pada farah binatang. Hal tadi kita sebut ni masuk ke dalam farah binatang.
Zakat tu contoh lembu, contoh bagi kambing, dia pun wajib mandi. Ataupun pada dubur natang, maka wajiblah mandi pada yang tersebut. Wajib mandi. Wajib mandi wajib. Jadi tahun dia wajib. Tahun dia wajib. Sebab kalau berlaku, inilah hukumnya. Ada kata kalau dia tak mandi wajib, dalam keadaan dia setubuh lembu, sah tak sembahyang dia? Tak sah pas duduk. Itu akibat dia. Sebab tidak belajar fardu ain. Masalah nampak pelik, tapi kalau berlaku itu hukumnya. Ada pun yang mati, benda orang yang mati pula, maka dia ada dikembalikan mandinya mandi orang yang mati dengan dimasukkan hasyafahnya seorang, atau dimasukkan hasyafah padanya pada sesuatu yang lain. Betul. Sekarang ni masalah lain pula. Orang mati ni lelaki contohnya, tiba-tiba dimasukkan zakat laki-laki yang mati itu ke dalam farah perempuan yang hidup. Dia wajib mati lagi tak? Tak wajib dah. Sebab dia telah mati. Bila telah mati, maka selesai mukallaf. Dia tidak mukallaf. Dosa pun tidak, pahala pun tidak, apa pun tidak. Begitu juga dah kalau orang lain, contoh perempuan yang mati, orang lain yang hidup lelaki masukkan zakat ke dalam farah perempuan yang mati. Sama juga yang wajib mandi orang yang hidup saja, yang mati tak wajib mandi balik. Cukup sekali sudah. Dia ada satu cerita namanya Ibnul Mayyit. Ibnul Mayyit ni kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, namanya anak orang mati. Ceritanya ialah satu hari seorang laki-laki yang ada isteri ni, dia mati, meninggal dunia dalam keadaan zakat gerah. Dalam keadaan zakat gerah. Gerah pas dulu. Kok turun-turun pada hati tu. Lepas tu orang pun tanya pada ulama, nak buat macam mana ni? Nak potong ke? Atau nak kapak gitu ke? Nampak air pula tiba-tiba comok itu. Ataupun macam mana? Ulama fikir suara kata ada isteri tak kawan ni? Ada isteri, suruh himo. Suruh apa? Suruh himo. Bila jima barulah lembek benda tu. Bila dah turun dah tanah, lepas tu hasil daripada jima tu ngandunglah perempuan tu. Perempuan tu ngandung, keluar anak, orang panggil Ibnul Mayyit, anak orang mati. Ibnul Mayyit tu salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ulama tu bukan orang bodoh ni. Ulama tu salah seorang ulama Syafi'i. Cuma tak ingat nama cuma orang panggil gelaran Ibnul Mayyit, anak orang mati. Tu kisah orang jima waktu mati. Jadi dia tu wajib mandi tak? Sekali lagi tak wajib dah. Yang perempuan saja wajib mandi. Ni Ibnul Mayyit. Ni cerita pak dalam kain, dia berkaitan dengan wajib mandi. Jadi kena cerita pak. Dia kadang-kadang ada orang dia ngajar, dia macam guna bahasa kinayah, bahasa kononnya sopan lah. Dalam fiqh tidak ada sopan padanya. Sebab apa? Sebab litawdih, untuk terang. Kalau Nabi SAW cakap memang berlapis lah, sebab dia bukan nak terang apa sahabat faham tau. Kita kalau cakap berlapis, ada ihtimal, barangkali cakap apa ni? Contoh kita nak cakap ke anak kita, nak cakapnya kalau mimpi basah tu wajib mandi. Cuma nak terang mimpi basah kenapa? Lepas tu kita pun kata, kalau adik ni mimpi macam seronok tu, mimpi wajib mandi tu, seronok macam mana? Tak faham. Seronok ke seronok? Tak jelas. Jadi kalau kita nak ikut macam Nabi cakap, berlapis tu, orang tak faham. Sedangkan tu berkaitan dengan hukum. Lepas tu Nabi tak kita ni, daripada tadi duk soreh saja ni, duk jelas hukum. Kalau teror, jimok, binatang, jimok perempuan jadi apa? Kalau laki-laki jimuk binatang, lembu jadi apa? Ada hukum berlaku. Jadi kalau kita kabur ke anak kita hak baru nak balik tu, tiba-tiba dia kata, kita kata kalau abang atau adik ni mimpi seronok-seronok tu keluar air tu, wajib mandi lah. Seronok-seronok macam mana? Asyik keluar air kecil. Takkan tu kot. Jadi tak jelas. Jadi kena jelas mimpi apa.
Baru jelas kata, oh gitu. Itu. Sebab apa? Bila nak bagi tahu dekat-dekat umur 9 tahun. Sebab sekurang-kurang umur untuk dia keluar mani yang sah jadi balik 9 tahun ke atas. Kalau kurang 9 tahun mustahil jadi balik. Mustahil. Kalau keluar air mani sekalipun, keluar sebelum 9 tahun, dia tak panggil air mani, dia panggil air najis, dan dia tidak balik walaupun sifat serupa macam air mani. Tu pok kalau kena tahu nak kabur ke anak macam mana. Jadi dia bahasa direct lagu lah. Hasyapah, barak, zakat, imam. Habis lah kau. Adapun khunsa yang muskil. Khunsa pula. Kita kata dah khunsa ni ada dua pasien. Khunsa wadih, khunsa muskil. Muskil ni khunsa ada dua alat zakat, dua alat sulit, iaitu zakat dan farah dalam keadaan dua-dua fungsi. Ni pun kita tak pernah jumpa juga. Bukan tak ada, tak pernah jumpa. Pukul ada siapa-siapa kawan doktor kan tanya dia, pernah jumpa dah khunsa muskil? Ataupun dia jenis pakar khunsa muskil ke doktor, kita tanya dia detail. Boleh tu ada ilmu. Dia berkaitan perubatan. Macam mana boleh jadi khunsa muskil? Contoh. Ada satu lagi khunsa wadih. Khunsa wadih ni dia ada dua alat juga, cuma salah satu fungsi. Dan doktor mengesahkan dia ni jantina perempuan sebab fungsi farah banyak lebih daripada zakat. Maka dia perempuan. Hukum dia perempuan. Kalau khunsa muskil dia tak boleh kahwin. Sebab kalau kahwin, orang tu bengong. Aku kahwin dengan siapa? Laki ke perempuan? Jadi khunsa muskil tak boleh kahwin sampai bila-bila. Kalau dia muskil sampai mati. Tapi kalau khunsa muskil setahun, hal lain kuwadih dah, boleh dah kahwin. Cuba pelik sikit lah. Tiba-tiba ada ketui lagi gitu. Kalau khunsa muskil, dia kata, maka tiada wajib mati atas khunsa muskil dengan dimasukkan hasyafah khunsa muskil nokta. Contoh, orang laki-laki masuk zakat dia ke dalam farah khunsa muskil. Wajib tak khunsa muskil mandi? Tak wajib. Sebab apa? Sebab dia ada dua kemaluan. Boleh jadi kemaluan farah itu yang orang masuk tu mungkin boleh jadi itu daging tambahan, bukan alat sulitnya. Begitu jugalah, dan tiada pula dengan dimasukkan hasyafah pada kubur seorang. Terbalik lah. Jadi tadi itu dimasukkan hasyafah, dia punya hasyafah tu, zakat tu masuk ke dalam farah perempuan, dia tak wajib mati. Ataupun orang lelaki masukkan zakat dia ke dalam farah perempuan, tak wajib mati. Ke dalam farah dia yang perempuan tu, tak wajib mati. Ini khunsa muskil. Sebab apa tak wajib mandi? Sebab boleh jadi farah yang dimasukkan tu daging tambahan. Tu dia. Bukannya farah yang sebenar. Maka kata musannif, dan wajib atasnya atas mandi muskil jika dimasukkan hasyafah pada dubur khunsa muskil, dan keduanya dan wajib mandi atasnya jika dimasukkan hasyafah pada dubur. Okey. Kalau seorang laki-laki pula dia tak masukkan zakat dia ke dalam farah khunsa muskil, dia masuk ke dubur, maka khunsa muskil wajib mandi. Sebab dubur tak ada 2, 3, dubur 1 ya. Dubur 1 ya, yang ada 2 kemaluan 4. Kemaluan belakang iaitu dubur 1 ya. Maka kalau laki-laki masukkan zakat ke dalam dubur dia wajib mandi. Terutama. Dan habis. Satu lagi dia tak sebut. Antara benda yang wajib lagi khunsa muskil mandi ialah kita sebut, dia zakat dia tu masuk ke dalam farah orang perempuan, dan zakat orang lain masuk ke dalam farah dia dalam masa yang sama. Hak tu pun wajib mandi. Punya gila. Orang kata gila takdir itu. Itu korang. Kalau khunsa muskil ada 2 alat, sekarang satu alat laki, satu alat perempuan. Alat laki dia masuk ke dalam farah perempuan.
Lepas tu alat perempuan dia pula dimasukkan zakat laki-laki dalam masa yang sama. Hak tu wajib mandi. Sebab tak ada khilaf dah. Kalau salah satu daripada dia kita takdirkan farad subuh, maka wajib mandi sebab dia dah masuk dua-dua sekaligus. Tu dalam kitab Sor ni habis ringkas. Lepas tu ulama ada bincang contoh bab haid. Kalau dia ada dua farad, keluar salah satu darah, haid ke tak? Tak gila ke? Gila ke? Kalau dia tu ada 1000 muka, wajib basuh semua ke? Satu je. Tu dia panggil fiqh iftiradi, fiqh ad-dayat. Sekarang mungkin pelik, esok lusa belum tentu lek. Zaman dulu tawaf di Kaabah di udara pelik. Sekarang tak pelik dah, ada helikopter. Boleh tawaf gitu. Sah tak? Sah. Kita tawaf tingkat 2. Boleh tak? Boleh. Tak mesti tawaf lah atas apa bawah tu. Tingkat 2 boleh. Boleh. Asal kursi tempat tu je. Di dalam Masjidil Haram sah. Gitu. Allah. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tak habis lagi. Tu yang pertama. Baru tamah habis dah. Dia ada tadi. Dia ada tadi. Baru tamah habis. Satu kuliah maghrib. Tinggal lagi 5 minit je. Lagi 5 minit tu ada. Lagi 6 minit je. Tak habis. Habis satu kuliah maghrib berkaitan perkara yang pertama wajib mandi, iaitu masuk hasyafah ke dalam punya detail je bahas. Tu pun kita kata ni tak detail lagi. Kalau pergi kitab besar detail sangat tu. Detail sangat-sangat kawan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Hilang. Kedua daripada 6. Keluar mani daripada seseorang pada awal kalinya. Keluar mani dulu. Tadi menjelah siapa? Maknanya begini. Maknanya orang yang bersetubuh tak keluar air mani, wajib mandi. Sebab dia telah bertemu 2 khitan. Dia setubuh tak keluar air mani, wajib mandi. Sekali yang masuk sepenuh, tergelam semua hasyafah, sekali masuk, keluar balik, tak jadi tidak jadi setubuh contohnya, wajib mandi dah. Sebab dah masuk semua zakat, dah masuk semua hasyafah ke dalam farah perempuan. Ini yang kedua pula, keluar air mani. Yang wajib mandi tu, keluar tu pada awal kalinya. Kenapa dia kata awal kali? Sebab kalau kali kedua tak wajib mandi, tapi batal air semayang saja. Contoh, laki-laki keluar air mani, dia tadah dalam bilah. Contohlah, dia pun masuk dalam injection tu. Masuk dalam injection punya tak boleh panggil tau, spring apa tau. Kemudian dia injek masuk balik. Dia injek masuk balik ke dalam zakar dia. Duduk saja keluar balik, keluar. Wajib nak mandi? Tak wajib mandi. Sebab itu kali kedua. Kali pertama ni hak pancu tu. Hak tu kali pertama. Takut tanya pula kali pertama ke mana? Kali pertama dari sudut pancutan mandi. Bila masukkan balik air mani tu, leleh keluar balik, hak tu dia panggil tak wajib mandi. Batal air semayang saja, kerana keluar sesuatu daripada kubul. Tapi tak wajib mandi sebab keluar air mani kali kedua, bukan kali pertama. Kali kedua bukan kali pertama. Kemudian dengan tiada dimasukkan hasyafahnya hasyafah seorang, bukan jima ni, sekadar keluar mani. Dan jika sedikit sekalipun, seperti setitik mani. Contoh nak keluar air mani, dia tahan, keluar sikit sikit tak, maka wajib mandi. Walaupun tak keluar habis, dia tahan, memang tahan keluar sikit je, keluar juga, dia wajib mandi. Ulama bahas kalau budak-budak umur 12 tahun contohnya, dia tengah sembahyang, Allahu Akbar. Lepas tu dia tengok puang depan dia pun kerah zakar sampai air mani tu sampai ke batang dia, tapi tak keluar lagi.
mani itu sampai ke batang dia tapi tak keluar lagi, maka dia wajib sempurnakan sembahyang dia kerana dia sudah balik walaupun tak wajib mandi. Itu dalam kitab Hasyiah Al-Bijri Al-Iqna'. Ada faham? Betul tu. Baik. Masuk air mani ke batang zakat dia, dia tahan, dia tak keluar, maka dia tu tak wajib mandi sebab tak keluar, tapi sudah balik sebab sampai ke batang zakat mani dia. Ni orang lelaki jadi mak pak nak tahu, nak tabur sepatah dengan anak kalau kukuk jadi gitu. Dia tak sedar dia dah balik, dia tak semayang lagi. Jeng gitu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada ia mani atas warna darah sekalipun, dia ada sifat air mani. Sifat air mani yang normalnya pertama memancut-mancut, yang keduanya ialah warna putih bagi laki-laki, yang ketiganya baru macam putih telur kalau kering, macam putih telur. Putih telur lah tak tahu lah nak kata orang lagi tak sebut macam putih telur. Jadi kalau sekarang ni dia tu tak warna putih, ni warna merah, lagu mana? Tengok sifat lain, dia mancu tak? Mancu, tapi warna merah, tetap air mani. Sebab apa warna merah? Kata Syekh Bijri rahimahullah dalam hasyiah dia, merah air mani itu disebabkan dia terlalu banyak subuh. Jadi air mani dia tukar jadi merah. Tak elok tu. Kalau tukar kuning tu pun dah tak elok dah, tapi masih okey lagi. Tapi kalau merah tu teruk sangat lah. Yang eloknya putih. Sama juga kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika ada yang warna darah sekalipun, sama ada pada ketika jaga atau tidur. Ketika jaga ni keluar tubik air mani, batal wajib mandi. Batal wajib mandi. Duduk saya saja keluar mani. Itu sama ada keluar mani sungguh atau penyakit lah. Dua-dua ni wajib mandi. Sebab tu ada satu istilah penyakit salisul mani. Orang yang senantiasa tubik air mani, rosak dah paip dia. Paip tu rosak dah sampai keluar mani semua. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat bintik sikit. Jadi orang macam ni tiap-tiap waktu sembahyang dia wajib mandi. Tiap-tiap waktu sembahyang dia wajib mandi. Wal'iyadu billah. Kata Syekh, kata para ulama, kata orang macam ni dia dah hilang syahwat. Hilang habis dah syahwat. Sebab ada penyakit. Tak tahu dah syahwat atau syahwat, tak tahu dah. Sebab keluar semua, nak syahwat macam mana? Habis kata musallih rahimahullah, atau jaga. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.